بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا برضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وانفعنا يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطر والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadirin hadirat rahimakumullah dan para muhibbin, para pencinta ilmu, pencinta akhirat, pencinta ibadat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat bertuah dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dikekalkan di dalam nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah dengan kita menggunakan kepada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah di dalam hidup kita sampailah itu dia panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, kefahaman yang sempurna insya-Allah, serta diberi taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah hari ini seperti mana biasa sambungan kitab Tauhid Risalah Al-Misbahul Munir. Hari ini saya bawa kitab Jawi. Lama dah tak pakai Jawi, tak tahu boleh baca lagi tidak Jawi. Kalau salah tolong betulkan. Muka surat apa Jawi? 12. Tambihun. Rumi muka surat 27. Ada yang tak ada muka surat? Ada yang tak ada muka surat? Tak ada kitab lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Allahumma salli. Hari ni kelas terakhir saya kat sini. Hari ni kelas terakhir. Hari ni lah. Tak, lepas minggu depan pun tak ada dah.
Minggu ada satu lagi pun tak ada. Satu lagi pun tak ada. Bulan. Sebulan. Bagi laluan kepada Ustaz Nizam. Oh, ya tak, ya betul. Bulan. 3 minggu lah. Ustaz Nizam Terkejut juga. apa, kita tak ada program yang dia ganti, insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Tanbihun ni. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, tanbihun, isyarat kepada perkara yang nak disampaikan ini, perkara yang penting. Tanbihun, hati-hati maknanya, jaga-jaga, awas. Bermula perkataan wajib banyak maknanya. Perkataan wajib tu, wajib banyak maknanya. Ada macam-macam jenis wajib. Tetapi meskipun banyak maknanya wajib ni, tetapi disebutkan di sini, yakni dalam ruangan ni, 4 jua. Bukan nak sebut banyak, nak sebut 4. Padahal perkataan wajib ni banyak maknanya. Bukan 4 saja, lebih daripada 4. Tapi kat sini musannif nak menerangkan kepada kita 4 jenis wajib. Iaitu 4 jenis wajib yang nak disebutkan di dalam ruangan ini. Yang pertama dipanggil wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Kita dah belajar dah hari itu, dah terang dah hari itu, insya-Allah. Iaitu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita mukallaf. Yakni Allah yang menentukan perkara itu mesti. Kemudian kita pula dituntut melaksanakan. Dan ada ganjaran pahala ataupun dosa kalau meninggalkan. Itu wajib pada syarak. Contohnya kita diwajibkan oleh Allah solat. Kita diwajibkan oleh Allah menuntut ilmu. Kita diwajibkan oleh Allah berpuasa dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan wajib pada syarak. Jadi kalau ditanya siapa yang mewajibkan solat? Allah. Gitu. Siapa yang mewajibkan puasa? Allah. Itu dipanggil wajib syarak. Kemudian selain daripada itu, jadi perkara wajib syarak ni perkara yang diperintah oleh Allah, yang dituntut oleh Allah ke atas diri kita mukallaf sebagai tuntutan perintah yang putus, muktamad maknanya. Surat menyurat tak dilayan. Kalau raja hantar pun tak layan. Wajib solat, buat surat tak nak solat zuhur, tak layan. Mesti kena solat. Wajib menutup aurat, buat surat rayuan nak dedah aurat sekali hari ni, sementara merdeka, tak layan. Tak peduli. Maknanya tuntutan muktamad. Jadi wajib ni adalah merupakan salah satu paksaan daripada Allah ke atas diri kita, hambanya. Jadi kalau kita sedar yang diri kita hamba, sebenar-benar hamba, makna jangan mempersoal dan mempertikaikan apa yang diperintah oleh Allah. Kerana hamba ni dia tak ada hak nak mempertikaikan. Itu hamba. Hakikat hamba tu dia tak ada hak nak mempertikaikan, nak mempersoalkan, nak meminta-minta dan sebagainya.
Dia kena redha, terima berlapang dada, bersiap sedia apa sahaja yang diberi oleh Tuan dia. Kalau kita mengaku kita ni hamba, kena kenal lah siapa Tuan kita ataupun pemilik kita. Allah. Allah itulah Tuan. Allah itulah pemilik kita. Rohani jasmani kita, zahir batin kita dimiliki oleh Allah. Makan minum kita semua ditanggung oleh Allah. Anak bini kita diberi oleh Allah. Pekerjaan jawatan kita semua diberi oleh Allah. Sebab tu yang memahami ataupun meyakini bahawasanya Allah itu pemiliknya dan dia adalah dimiliki oleh Allah, dia akan sentiasa menerima dengan redha apa yang diberi oleh Allah. Apa yang disuruh, dia tak ada banyak bunyi. Dia tak ada banyak bunyi. Terima semata-mata. Bagi banyak pun alhamdulillah, bagi sikit pun alhamdulillah. Tu benar-benar hamba. Seperti para nabi, para rasul, wali-waliullah, tengok. Mereka tidak merungut-rungut dengan apa yang ditetapkan oleh Allah ke atas diri mereka, meskipun mereka menghadapi pelbagai kesusahan, kepayahan dalam hidup. Sebab apa? Dia tahu yang dirinya hamba. Kita ini kat mulut dia sebut hamba. Tapi banyak yang kita komplain, banyak yang kita tak setuju daripada Allah. Seolah-olah kita lebih mengerti, lebih mengetahui, lebih memahami daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah kurniakan kita hati yang baik, hati yang mengenal Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang malu kepada Allah, hati yang merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu wajib bagi diri kita hamba ni mengenal Allah. Mengenal Allah, kerana daripada pengenalan itulah yang akan mempengaruhi sifat takwa di dalam diri hamba terhadap Allah. Malu terhadap Allah, merasakan kehebatan Allah, dan sebab itu kembali kepada sedalam mana, sejauh mana, setinggi mana kefahaman dan pengenalan seseorang itu kepada Allah. Baik, itu wajib pada syarak. Buat dapat pahala. Tapi bukan sekadar buat, mesti nak buat tu pula ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada pantang larang yang ditetapkan oleh Allah. Bukan sekadar buat dapat pahala. Jadi kita kena belajar pula, kena mengaji pula bagaimana cara untuk membuat ataupun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya Allah memerintahkan kepada kita supaya mendirikan solat. Kita kena belajar cara bagaimana mendirikan solat. Solat yang bagaimana, apa syaratnya, apa rukunnya, apa pantang larang di dalam solat, apa pantang larang selepas daripada solat, apa perkara yang membatalkan solat, apa perkara yang mengurangkan pahala solat dan sebagainya. Jadi kita kena belajar, baru boleh melaksanakan perintah Allah dengan sebenar. Nampak tu? Baik. Ataupun berpuasa, ataupun menutup aurat. Kena belajar cara tutup aurat. Bukan sekadar menutup aurat tanpa ilmu. Kena belajar apa tujuan tutup aurat. Kenapa disuruh tutup aurat? Apa fitnah kalau tidak menutup aurat? Bagaimana tutup aurat yang dikatakan sempurna menutup aurat? Dia tutup aurat di macam-macam kategori lah. Ada yang sempurna, ada yang tidak. Sama macam solat lah. Ada solat yang sempurna, ada solat yang tidak sempurna. Sepatutnya kita kena berusaha untuk mencari kesempurnaan. Kerana amal ibadat ni kita nak bawa balik selepas pada mati besok. Nak pakai hari kiamat besok. Nak pakai selama-lamanya. Jadi kita mesti ada kesungguhan untuk melaksanakan sesuatu perintah Allah itu dengan sempurna. Jangan melakukan ibadat dengan tidak sempurna, tapi kita puas hati. Jangan berpuas hati dengan diri kita yang tidak sempurna selamanya, yang tak pernah sempurna. Tapi kena usaha tu. Allah pandang usaha sejauh mana nak menyempurnakan tu. Meskipun tak boleh sempurna, tapi Allah pandang usaha tu. Allah pandang usaha hamba nak menyempurnakan ibadat dia. Itu wajib pada syarak. Buat dapat pahala kalau cukup syarat, rukun dan sebagainya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka berdosalah dia. Kalau dia tak taubat, ada janjian azab siksaan.
Ataupun kalau diampunkan oleh Allah dengan dia tak bertaubat, Allah nak ampunkan dia, maka selamatlah dia. Tapi kalau Allah tak ampunkan dosa ni, terikatlah dia dengan janji Allah dah. Setiap dosa maksiat ada balasan azab daripada Allah. Yang seterusnya wajib pada aradi. Wajib juga. Tapi sekarang wajib aradi ini bukan perkara yang diperintah oleh Allah atas diri kita untuk melaksanakan seperti solat tadi. Cuma nak menyatakan perkara ini wajib, yakni mesti berlaku, mesti jadi. Mesti berlaku, mesti jadi, mesti sungguh. Ataupun mudah kita nak faham wajib aradi ini adalah janji Allah. Perkara yang dijanjikan oleh Allah. Perkara yang dijanjikan oleh Allah. Bila sebut janji Allah, mesti jadi, mesti berlaku. Bukan bermaksud wajib aradi ini perkara yang Allah perintah atas kita mukallaf melaksanakan, berusaha membuatnya, bukan. Jadi sebab inilah perlu kita mengetahui perbezaan di antara wajib syarak dan wajib aradi. Wajib syarak tadi perintah Allah atas diri kita yang mesti kita kena buat. Wajib aradi bukan Allah perintah atas diri kita supaya membuat. Cuma nak bagi tahu perkara itu janji Allah pasti jadi, pasti berlaku. Mustahil Allah mungkir janji. Pasti Allah akan menunaikan janji, sama ada janji baik ataupun janji yang tidak baik. Janji balasan baik, janji dengan memberi balasan yang tidak baik, pasti Allah mungkir janji. Allah mustahil mungkir janji. Mungkir janji itu sifat yang tidak baik, sifat kekurangan, mustahil bagi Allah. Contohnya mana? Seperti mana yang dah diterangkan dulu oleh musannif, setiap yang hidup wajib mati. Setiap yang hidup wajib mati, mesti mati, lambat cepat mesti mati. Kaya miskin mesti mati. Berapa angka gaji dia? Mati. Dia miskin mati, dia kaya mati, dia sederhana mati. Mati ya? Mati. Esok lusa kita matilah. Hari ni kita dengar berita orang mati, esok lusa kita pula. Hari ni kita up status, umumkan saudara kita meninggal, esok orang lain pula up status untuk kita pula. Betul? Kena ingat mati banyak ingat mati ni banyak faedah dia. Membersihkan hati, mencintakan, menambahkan kecintaan kepada ibadat, menambahkan kecintaan kepada akhirat, mengurangkan kecintaan kepada dunia. Buat apa kita nak cari lebih-lebih, akhirnya kita tinggalkan. Kalau tak ingat mati, tak cukup. Sedangkan yang kita cari lebih daripada qadar hajat nak digunakan untuk ibadat. Jadi memenatkan diri, menghabiskan waktu mencari sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Akhirnya kita mati. Nak mengumpul harta sekian tahun, puluhan tahun, tiba-tiba kita tinggalkan sekelip mati. Habis masa kita. Sedangkan yang kita kumpulkan banyak-banyak tadi, lebih-lebih tadi, takkan menemani kita waktu nak dicabut nyawa oleh Allah. Jadi penatlah, rugilah. Maknanya tak cerdik. Nak kata bodoh kan macam keras pula bunyi dia. Kita tak cerdik lah. Tak bijak lah maknanya. Kita menghabiskan masa kita. Habiskan masa kita. Tiap hari, tiap waktu, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun cari lebih daripada qadar yang sepatutnya. Kita cari lebih daripada qadar yang sepatutnya. Lebih daripada qadar nak buat ibadat. Cari lebih-lebih sebab nafsu kita suka himpun. Suka banyak. Walaupun kita tahu kita makan banyak mana, tapi kita suka banyak tu. Suka mewah tu. Yang kata suka mewah, suka banyak, itu namanya nafsu. Maknanya kalau kita berusaha mencari rezeki walaupun halal, tapi untuk melayan kehendak nafsu, kata Imam Ghazali, itu sifat yang dicela oleh Allah. Meskipun rezeki halal, kita berniaga sendiri, tanam sayur sendiri, jual sendiri,
Tapi kita berniaga tadi lebih daripada qadar yang kita nak gunakan untuk ibadat, untuk kepentingan ibadat. Cari lebih daripada qadar yang sepatutnya. Maka perbuatan yang macam tu, sebab apa tadi cari lebih tadi? Sebab nak berseronok. Sebab nak seronok dengan duit banyak, seronok dengan maknanya bila duit banyak boleh enjoy, boleh jalan-jalan. Dia dah tu. Lepas tu maknanya bukan tujuan untuk ibadat lah. Nak ikut nafsu. Nafsu ni apa? Nak serok. Mudah kita cakap dia cari harta, nakkan pangkat tinggi, jawatan tinggi dan sebagainya sebab nak seronok. Nak seronok tadi. Seronok jalan, seronok makan, seronok pakai, seronok dengan kenderaan, seronok dengan rumah dan sebagainya. Itu namanya nafsu. Tiba-tiba nanti bila mati, benda-benda tu tadi tak menemani kita pun saat nyawa kita nak diambil oleh Allah. Masa habis dah. Akibat daripada masa kita habis dulu, tak kenal Tuhan, tak kenal halal haram, sembahyang tak sempurna, banyak ibadat yang tak faham, habis menyesal. Menyesal sebab salah guna modal yang Allah bagi. Umur kita ni modal, kepala modal. Semua orang bagi modal. Kadang-kadang ada orang modal dia lebih sikit daripada kita, tapi untungnya berlipat kali ganda sebab dia bijak berniaga. Contohnya umurnya 20-an, 30-an, tapi pahala banyak dia dapat. Pandai buat ibadat, betul ibadatnya diterima oleh Allah. Dia tahu jaga pantang larang dalam ibadat. Jadi meskipun modalnya sedikit, tapi dia boleh meraih keuntungan yang banyak untuk dibawa hari kiamat. Kita diberi modal yang banyak oleh Allah, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Tapi akhirnya muflis. Na'udzubillah. Sebab apa? Tidak bijak membelanjakan modal tadi. Tak bijak menggunakan modal tadi. Modal tadi kita guna untuk enjoy, bukan untuk berniaga. Minta Allah Sayyidina Muhammad buat pinjaman, sama-sama buat pinjaman. Tapi kawan kita dia, bila diluluskan pinjaman ni, dia gunakan baik-baik, niaga, untung dia berlipat kali ganda. Kita dapat modal enjoy. Buat modal enjoy. Tiba-tiba kira-kira mana perniagaan? Tak ada. Untung tak ada. Malah rugi dah pula. Berhutang lah pula. Na'udzubillah. Itulah perumpamaan dia. Orang yang membuang masa atas dunia, maknanya habis digunakan untuk mencari dunia pagi petang siang malam seumur hidup. Akhirnya mati, bila disoal nanti oleh malaikat tentang amal, semuanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana mereka beramal tanpa ilmu. Sebab apa tanpa ilmu? Tak ada masa nak menuntut ilmu. Kenapa tak ada masa nak menuntut ilmu? Masanya dah habis digunakan untuk urusan-urusan dunia habis. Ini salah kita. Sebab tu tanggungjawab alim ulama tu mengingatkan kita. Pesan, jangan leka, jangan lupa, jangan lalai, mari belajar. Baik, itu yang hidup wajib mati. Mesti mati. Kok mana pun, telanlah pila pun nenek moyang pun. Telanlah makjun apa pun. Bila sampai ajal, mati. Tak kira mati ni. Ada yang datang dengan terkejut. Ada yang datang dengan ada warning sakit contohnya. Tu kira warning tu, beruntung lah. Orang yang mati, sebelum mati dia sakit, tu satu rahmat daripada Allah. Dalam sakit itulah Allah nak cuci dosa dia. Tapi syaratnya dia ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, tak kenal Tuhan, bila sakit nanti karang, dia jadi dua kali bala pula. Tak reda dengan takdir Allah, menyumpah-nyumpah dengan sakit yang Allah bagi. Ini menambahkan dosa dia. Na'udzubillah. Tapi kalau yang sakit tadi ada ilmu, kenal Tuhan, insya-Allah dia boleh menggunakan waktu sakit itu untuk menyerahkan dirinya kepada Allah, berharap sepenuh-penuhnya dengan Allah supaya mengampunkan dosa-dosanya dan sebagainya. Dia redha dengan ketetapan Allah atas sakit yang diberi oleh Allah. Contohnya dia meyakini sakit yang Allah bagi ini untuk mencuci dosa-dosa dia. Maka itu jadi rahmat dalam kehidupan dia, makna penutup hidup dia. Sakit itu menjadi asbab dibersihkan dosa-dosa dia. Tapi orang yang tak ada ilmu, tak kenal Tuhan, nanti bila dipuji oleh Allah dengan sakit, mulutnya menyumpah, hatinya sangka jahat dengan Allah. Ini lagi menambahkan kebencian Allah.
Dulu pernah saya ada jumpa ada seorang ni disakit mulut, dia tak berhenti menyumpah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa-dosa dia. Jadi tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitulah. Ada yang mati terkejut. Mati terkejut, tak sangka mati. Tapi mati terkejut ni di sisi orang yang soleh, di sisi orang yang senantiasa mengingati mati adalah satu rahmat yang sangat besar. Mati terkejut. Mati terkejut ni di sisi orang yang selalu ingat mati, sentiasa ingat mati. Orang yang ingat mati ni, contoh hari ni, dia ingat hari ni lah last dia hidup. Dia tak yakin yang besok dia ada peluang hidup. Maka hari ni dia akan gunakan hari ni sebaik-baik membuat kebaikan. Dia akan usaha buat baik pada semua orang. Dia akan baiki hati ni. Dia tak nak menyimpan benda-benda kotor dalam hati ni. Sebab dia tahu, dia seolah-olah dia kata hari ni last aku hidup. Jadi orang yang macam ni dalam hatinya insya-Allah tak akan ada dengki, tak akan ada dendam, tak akan sangka buruk dan sebagainya. Sebab dia kata besok boleh jadi aku tak ada dah. Hari ni hari last aku hidup. Contohnya bila malam kadang dia ditidurkan oleh Allah, tidur maknanya besok bila dia diberi peluang oleh Allah, jaga dia bersyukur. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi lagi aku kesempatan. Maka besok pula dia rasa hari ni last. Hari ni last. Hari ni last. Dia tak ada panjang angan-angan seperti kita. Kita ni panjang angan-angan, sebab tu kita suka mengumpul dosa dan maksiat. Sebab apa? Kita masa banyak peluang lagi, lambat lagi mati. Umur sekarang baru berapa? Kalau macam saya baru 25. Contohnya. Ada macam 25. Sama kan? Macam mana putih banyak, saya tak berapa putih. InsyaAllah. Baik. Jadi orang yang selalu ingat mati ni dia tak nak buat benda-benda yang dia tak ada harapan boleh jadi hari ni last aku hidup. Jadi dia akan cuba perbaiki amal dia. Taubat kepada Allah, bersihkan hatinya, tak nak berdengki berdendam dengan siapa-siapa. Kita ni suka simpan dendam, hasad ni sebab kita yakin besok kita hidup lagi. Itu yang membuatkan kita tak nak buang penyakit-penyakit. Itulah bahayanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni sifat yang dicela oleh Allah. Kenapa? Menjadi sebab kita akan menangguh-nangguhkan taubat, melengah-lengahkan untuk berhijrah, berlengah-lengah untuk memperbaiki, membersihkan hati, menghiaskan hati dengan sifat terpuji. Ini bahaya ataupun kecelakaan ataupun kebinasaan akibat daripada dalam hati kita ada penyakit panjang angan-angan, berasa hidup lama. Sebab tu Nabi mengingatkan kita supaya banyak-banyak mengingati mati. Kerana mengingati mati ni boleh mendekatkan kita kepada amal soleh. Dia tak nak dendam. Dia akan maafkan semua orang. Dia akan maafkan semua orang. Jadi orang yang macam ni bila datang mati yang terkejut pada dia, terus mendapat nikmat daripada Allah. Sebab apa? Dia orang baik. Dia mati tak bawa penyakit hati. Itulah untungnya, itu faedah ingat mati ni. Ingat mati terkejut tu lebih-lebih lagi. Ingat mati terkejut tu lebih membuat kita berhati-hati, lebih berhati-hati, lebih berwaspada. Kadang-kadang kita beruntung orang yang tahu dia akan mati. Maksudnya ada lebih kebanyakan antara kita dengan orang yang tahu bila dia akan mati tu dia lagi beruntung pada kita. Contohnya orang yang nak dihukum gantung kan. Contohnya orang yang mati dihukum gantung contohnya. Itu satu maknanya kebaikan untuk dia sisi Allah. Maknanya pada adatnya dia tahu yang besok dia akan mati. Kalau betul taubatnya, Allah terima. Allah terima. Allah terima selagi dia tak kena gantung tu, selagi nyawanya tak sampai ghargharah. Kalau dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah, ikut syarat rukunnya, Allah terima taubat. Itu pula kelebihan orang yang macam tu. Kita ni yang duduk dalam aman, tenteram, selesa ni, ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Kita nak penutup yang baik. Kita tak nak bawa benda-benda yang
menjadikan kita hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab kiamat tu sangat dahsyat, sangat menakutkan, sangat menggerunkan. Ini kematian tu sangat dahsyat. Tak ada orang yang menemani kita melainkan amal soleh kalau ada. Kalau ada peneman. Kalau tak ada, seorang dirilah, musafirlah dengan dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Sebab tu jangan ikutkan nafsu, ikutkan emosi yang suka berdengki, berdendam. Jangan. Maafkan semua orang. Jangan di lidah sampai ke hati kita maafkan. Sungguh-sungguh kerana Allah. Maafkan kerana Allah, maafkan kerana akhirat kita. Kita tak nak susah hari kiamat. Sebab tak ada, bila kita mati besok tak ada yang teman. Pangkat kita, jawatan kita, anak kita, bini kita, suami kita, kawan rapat kita, tak ada. Kita seseorang lah. Kalau ada amal soleh, mujur. Kalau amal yang kita buat tadi tak diterima oleh Allah, yang kita bawa dosa semata-mata dosa. Sebab tu fikir panjang-panjang, renung. Kita ni orang beriman. Apa maksud beriman? Orang yang yakin adanya kematian, yakinnya ada azab kubur, yakinnya ada azab di hari kiamat, di padang mahsyar dan macam-macam lagi. Perjalanan akhirat ni jauh. Musibah, masalah, kacau bilau, bala, masalah yang kita nak hadap waktu mati ni tak pernah wujud dalam kehidupan kita dalam dunia. Tak pernah jumpa masalah yang macam tu. Dahsyat sangat. Hanya orang yang mati je tahu. Macam mana dahsyatnya masalah yang dia nak hadapi waktu mati itu sendiri. Nanti dalam kubur pula, tak tahu berapa ribu tahun kita nak duduk dalam kubur tu. Kalau lambat lagi kiamat, kalau contoh 10,000 tahun lagi kiamat, 10,000 tahun lah duduk dalam kubur tu. Kalau dapat nikmat tak apa. Kalau dia husnul khatimah, matinya sebagai seorang muslim mukmin yang soleh sisi Allah, tak apa dah lah. 20,000 tahun pun tak apa. Sebab dilayan di dalam kubur tu dengan nikmat-nikmat daripada syurga. Rohnya diletakkan di dalam leher, dalam tembolok burung yang hijau di dalam syurga. Mana burung tu pergi, mana burung tu makan, dia dapat nikmatnya di dalam kubur. Itu kalau orang soleh, orang soleh. Tapi kalau orang yang toleh, yang tolehah, yang maksiat, yang hati kotor, bayangkan kalau 10,000 tahun nak duduk dalam azab kubur, sementara nak menunggu azab yang sebenar di hari kiamat besok. Orang lain tak teman kita. Salah siapa? Salah kita sendiri. Allah bagi kita akal. Kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memberi manfaat akhirat, mana yang memberi mudarat kepada kita. Tapi kita cenderung mengikut nafsu. Kita ikutkan nafsu, ikutkan emosi. Nafsu ni memang nak menarik kita supaya binasa. Inilah sebabnya Allah pilih kita duduk belajar. Supaya kita boleh nampak, supaya kita boleh faham mana perjalanan ibadat dan akhirat itu bagaimana. Jadi kalau kita dah belajar, kita tak nak manfaatkan, rugi. Ada orang nak belajar tapi tak dapat. Ada orang nak menuntut ilmu tapi tak dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah tapi kita sia-siakan apa yang Allah bagi. Sebab tu ilmu ni bila kita tak amalkan, besok dia jadi asbab kita menjadi hujah atas diri kita. Maknanya menjadi azab, seksaan untuk diri kita. Dah tahu kenapa tak amalkan. Dah tahu kenapa tak jauhkan. Jadi tak ada alasan. Ingat mati ingat mati banyak-banyak. Bayangkan kalau mati terkejut, mati dalam keadaan hati kita penuh dengki, penuh hasad, penuh dendam, penuh sangka jahat dengan orang Allah. Mati bawa sifat yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Syaitan tepuk tangan. Berjaya dia kata. Berjaya dia menipu. Berjaya dia menipu. Jadi jangan ikutkan nafsu. Gunakan akal kita. Sebab tu akal kita ni kena jaga, hiaskan ataupun gandingkan akal kita ni dengan ilmu. Supaya akal kita jadi kuat. Supaya akal kita jadi kuat dalam nak melawan dengan nafsu dan syaitan. Kita ni setiap hari berperang sebenarnya. Medan peperangan ni hati. Dalam hati ni akan berperang di antara akal dan nafsu. Jadi kalau akal kita kuat,
dijaga oleh ilmu-ilmu agama, ilmu akhirat, insya-Allah setiap peperangan tu insya-Allah dia akan menang. Kalau kalah pun adalah juga kalah, ada peperangan. Tapi insya-Allah maknanya akan berlaku peperangan yang sengit di antara tentera nafsu dan tentera akal. Tentera nafsu siapa? Syaitan. Lagi sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, hasad, dengki, dendam, sangka buruk dan sebagainya. Ujub, riak, takabur, ini tentera syaitan ataupun tentera nafsu di dalam medan peperangan tadi. Jadi kalau akal kita tak teguhkan, tak mantapkan akal kita tadi dengan ilmu agama, dengan ilmu akhirat, semata-mata akal nak pegang dengan nafsu, dengan setan, dengan sifat mazmumah tadi. 1 lawan 3. Dah tentulah kita akan tersungkur selalu. Sebab akal kita tak kuat dalam nak berperang dengan nafsu tadi. Tentera kita tak ada pembantu. Ulama pesan mengaji agama ni, mengaji banyak-banyak, bukan mengaji sikit-sikit. Ada orang kata mengaji agama ni sikit-sikit dah sebab ilmu Allah ni luas. Sampai mati mengaji pun tak habis, kata dia. Oleh kerana tak habis, belajar sikit sudah. Macam tu. Ilmu dunia habis tak belajar? Ilmu dunia habis tak belajar? Dah kenapa boleh banyak apa? Pas sekolah rendah, sekolah tinggi. Pas sekolah tinggi sikit lagi. Masuk kolej, masuk universiti, ambil PhD, ambil doktor, ambil ini, habis dah kejadah, dah habis. Lepas tu nak belajar lagi, sambung lagi. Kenapa sangat tamak haloba ilmu dunia sedangkan nak pakai sekejap atas dunia? Ilmu yang nak bawa balik kehidupan yang kekal selama-lama ni, kita kata belajar sikit-sikit sudah. Inilah pemikiran yang merosakkan kita ni. Ilmu dunia belajar banyak tak apa. Ilmu akhirat belajar sikit-sikit sudah. Dah dipusingkan akalnya, dah dipusingkan. Ilmu akhirat kena banyak. Bukan sikit. Kita hidup dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Contohlah, kalau ada lah umur sekarang sampai 90 tahun. Pun kita belajar, maknanya belajar lagi ilmu dunia. Nak ambil tahu tentang tu pula, nak ambil tahu tentang ni pula, nak ambil tahu tentang tu pula. Macam-macam kita nak tahu. Padahal hidup kita, ilmu yang kita nak pakai tadi tu, setakat umur kita 90 tahun tu je. Kehidupan akhirat, umur kita bukan 90 tahun. Tak ada sudah umur kita. Dah padan ke dengan ilmu mengaji seminggu sekali? Bukan sini, orang nampak lain. Seminggu sekali mengaji, memada ke? Cukup ke nak pakai tu untuk hidup yang selama-lama tu? Macam kita fikir bodoh-bodoh sudah lah. Tak payah fikir sikit-sikit. Fikir bodoh-bodoh ni sudah. Hidup yang tak sudah, nak belajar sikit ke nak belajar banyak? Kena banyak. Tapi akal kita ni dah dipusingkan oleh nafsu dan terpengaruh dengan orang-orang yang tak faham dengan akhirat. Orang yang cintakan dunia, yang kita jadikan idola tu. Ahli dunia kita jadikan idola. Apa dia cakap, semua kita telan. Tidur 8 jam sehari. Jangan kurang, kalau kurang jadi gila, kata dia. Tak sihat kalau tidur lebih 8 jam. Kita pun taat tidur 8 jam. Tu tak kira tidur dalam kelas. Ada ke? Nampak tak tu? Kemudian wajib aradi. Tu wajib aradi, bukan maknanya perkara yang Allah suruh kita dah. Cuma nak bagi tahu benda ni pasti jadi, pasti berlaku. Yang hidup mesti mati, yang mati besok wajib dibangkitkan kembali. Wajib dihisab amalan kita. Yang beriman wajib syurga, yang kufur wajib neraka dan sebagainya. Itu janji-janji Allah pasti berlaku. Bukan kita disuruh berusaha supaya mati. Jangan salah faham. Wajib solat, makna Allah suruh kita solat. Kalau tak solat berdosa. Wajib mati. Wajib mati makna kena usaha matilah ni. Kena terjun bangunan. Kalau tak terjun nanti berdosa. Salah faham. Salah faham. Wajib aradi bukan suruh kita buat. Cuma nak bagi tahu ketentuan Allah yang pasti berlaku. Wajib akan berlaku kiamat. Contohnya.
Kemudian wajib pada adat, perkara yang mesti berlaku pada kebiasaan. Siapa yang mewajibkan ni? Adat ni. Perkara adat ni. Akal kita manusia. Apa maksud wajib adat? Perkara yang mesti berlaku, yang mesti jadi. Mesti itulah nama ni hukum tadi tu. Kita meletakkan hukum mesti. Contohnya mesti kenyang kalau makan banyak. Kenapa kita jatuhkan hukum mesti kenyang kalau makan banyak? Kerana kebiasaannya berlaku begitu. Dah berulang-ulang kali berlaku makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Jadi jatuh satu keputusan, dibuat satu keputusan oleh manusia ataupun akal kita, bila makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang. Contoh, uji pula benda lain. Bila disentuhkan api dengan sesuatu yang kering, terbakar. Kali kedua berlaku pun macam tu juga. Disentuhkan api pada daun kering, kayu kering contohnya, mesti terbakar. Jadi adatnya, kebiasaannya, hukum kebiasaannya, kalau kena api wajib terbakar. Jadi keputusan wajib terbakar tadi dibuat oleh kita manusia menggunakan akal, kerana perkara itu telah berlaku berulang-ulang kali dengan memberikan jawapan yang sama. Itu wajib adat. Wajib adat panggil perkara yang mesti berlaku pada kebiasaan. Makan banyak wajib kenyang. Masuk kelas wajib tidur. Itu contoh. Itu contoh lain lah. Itu adat bagi orang tu. Mula-mula datang ngaji tidur. Tak boleh kata adat lagi sebab baru sekali. Dia kata adat ni nak jatuhkan wajib tadi paling tidak 2 kali berlaku dan memberi jawapan yang sama. Datang kelas sekali tidur. Minggu depan datang lagi kelas tidur juga. Kemudian minggu yang ketiga kalau orang tanya, kawan kita tu dia kalau ngaji tidur tak? Kita kata wajib dia tidur. Sebab apa? Adat bagi diri dia tu. Adat bagi diri dia tu masuk dalam kelas mesti tidur. Wajib tidur. Tu adat dia. Bezalah tu tengok adat. Kemudian kan ni kelas last. Bila lagi? Tu bulan 9 tak ada umur tidak? Kita tahu. Boleh jadi ini last saya jumpa tuan-tuan. Esok lusa tu Allah ambil dah. Kemudian dan wajib pada akal. Wajib pada akal ni apa pula? Perkara yang diputuskan, hukum yang diputuskan oleh akal kita manusia. Setelah daripada kita mengkaji, menilai, menilik, mempertimbangkan, lalu akal kita membuat keputusan. Contohnya bila kita tengok meja ni, contoh. Kita tengok meja ni, kita tengok meja ni, tengok kita kata, kita pun buat satu keputusan. Mesti ada yang buat meja ni. Mesti ada yang menciptakan meja ni. Mesti ada yang buat meja ni. Mana tu keputusan yang dibuat oleh akal kita selepas daripada kita menilik, memikir tadi. Sebab tu syaratnya waras. Kalau tak waras, dia tak boleh fikir macam tu. Waras. Jadi bila tengok, mesti ada yang buat. Cuma kenal ataupun tidak yang membuat. Setidak-tidaknya pegangan dah ada dalam hati, mesti ada yang buat. Mesti ada yang buat. Siapa tak kenal lagi siapa. Tapi aku yakin ada yang buat meja ni. Siapa namanya? Tak tahu. Orang mana? Entahlah. Begitu. Jadi keputusan yang dibuat oleh akal. Kemudian keputusan yang dibuat oleh akal tadi, contohnya tadi, saya kata meja ni, saya menghukumkan, saya menggunakan akal saya. Yang waras, saya kata meja ni mesti ada yang buat. Itu keputusan yang saya buat. Mesti ada pencipta meja ni. Mereka cipta meja ni. Itu hukum. Kemudian, betul tak apa yang saya hukumkan tadi, meja ni ada tukang yang buat, betul ke tidak? Tengok kepada diri pekerjaan, hakikat perkara. Tengok kaji, pergi tanya-tanya orang, kaji selidik, tengok soal siasat, betul ke meja ni ada yang buat? Cari-cari jawapan, tengok dalil, tengok bukti-bukti, oh memang betul ada yang buat.
Maknanya memang betul ada yang buat selepas daripada kita mencari bukti, dalil. Tadi saya kata meja ni ada yang buat, itu hukum. Keputusan yang saya buat, dalilnya mana? Mana bukti yang mengatakan meja ni ada orang buat? Kemudian selidik, kaji selidik, tengok memang ada, memang betul ada orang yang buat. Jadi muafakat tak apa yang saya hukumkan dengan akal saya tadi dengan hakikat perkara? Dengan diri pekerjaan, makna meja ni tadi. Saya hukumkan meja ni mesti ada yang buat. Itu keputusan yang saya buat dengan akal saya. Kemudian berbetulan ataupun tidak dengan diri meja ni. Betul tak meja ni ada yang buat? Muafakat tak? Sama tak apa yang saya hukumkan dengan hakikat perkara ni? Sama. Bila apa yang saya hukumkan dengan akal muafakat dengan apa yang berlaku sebenarnya, bila muafakat maka hukum akal tadi betul, benar dan mesti diterima. Sebaliknya, kalau saya menghukumkan dengan akal tentang sesuatu perkara, tiba-tiba hakikat perkaranya menyalahi. Maka tak boleh dipakai. Contoh gini, saya kata tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap benda ni saya gunakan akal saya kata tiap-tiap sesuatu ni tak ada tempat. Tiap-tiap sesuatu tak ada tempat, saya cakap. Itu keputusan yang saya buat dengan akal saya. Kemudian, mana dalil? Dalil, mana bukti tadi yang saya cakap, tiap-tiap benda tak ada tempat, tidak bertempat. Tiap-tiap sesuatu tidak bertempat. Itu hukum yang saya buat guna akal. Kemudian mana dalil? Duk kaji, selidik, tanya. Soal selidik, soal siasat. Rupa-rupanya salah apa yang saya hukumkan tadi. Apa yang saya hukumkan tadi menyalahi dengan hakikat perkara. Maka hukum akal yang saya jatuhkan tadi tak boleh pakai. Meskipun saya mati-mati saya cakap, setiap benda tak ada tempat. Tiap sesuatu tak ada tempat, saya buat hukum macam tu. Kemudian tengok dalil-dalil, semua dalil bukti menunjukkan tiap-tiap benda mesti bertempat. Jadi bercanggahlah dengan apa yang saya putuskan dengan hakikat perkara. Jadi hukum akal ni siapa yang buat? Siapa yang jatuhkan? Kita manusia menggunakan akal. Kemudian bukan semata-mata akal kita, kena tengok pula yang diputuskan tadi muafakat ataupun tidak. Kalau tak muafakat tak boleh pakai. Saya rasa tuan-tuan dan puan boleh jadi ada terima video-video ada daripada lah Pok Wahab ni. Pok Wahab ni dia kata siapa yang mewajibkan pada Allah, siapa yang membuat hukum pada Allah, Allah mesti ada, Allah mesti kuasa, Allah wajib begini, dia kata siapa yang mewajibkan? Dia bengong. Akalnya rosak. Sebab tu kita dalam ilmu tauhid nampak tak tu? Dia ceritakan wajib syarak benda lain, wajib arabi benda lain, wajib adat benda lain, wajib akal benda lain. Tiba-tiba dia nak mengelirukan orang ramai supaya menolak belajar ilmu sifat 20 ni. Kan kita belajar ilmu sifat 20 ni, wajib Allah Ta'ala ada, wajib Allah sediakan, wajib Allah Ta'ala mukhalafah tak serupa dan sebagainya. Betul? Jadi dia soal orang ramai ni tadi nak mengelirukan. Siapa yang pandai-pandai mewajibkan Tuhan? Siapa yang mewajibkan Tuhan tu ada? Biasanya yang kita tahu Allah yang mewajibkan kita. Kenapa pula sekarang ni kita yang pandai-pandai mewajibkan Tuhan? Tu otak dia sengit sikit otak dia. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Sebab orang macam ni dia mengelirukan orang ramai. Dia akan menghasut orang ramai. Dia akan menghasut orang ramai supaya termakan dengan apa yang dia cakap. Bagi orang awam, orang yang tak belajar ilmu ni, dia akan mengiyakan. Oh iya tak, iya juga. Kenapa pula kita pandai-pandai nak mewajibkan Allah tu ada, nak mewajibkan Allah Ta'ala tu sediakala, nak mewajibkan Allah begitu dan begini. Sepatutnya Allah yang mewajibkan kepada kita. Nampak? Dia tak boleh nak membezakan di antara wajib adat dan wajib akal dan wajib syarak. Itulah sebab orang kata, mari mengaji. Sifat 20 ni. Tak nak mengaji.
Ha. Budak pun tahu. Ha. Budak kecil pun tahu. Yang berkat dia selalu datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi ulama besok. Amin. Sebab tu tuan-tuan ngaji. Yang pertamanya salah yang menyampaikan. Dia tak amanah. Untuk menyampaikan benda sesat macam tu. Yang keduanya salah kita. Kita tak nak belajar. Kita. Jadi nak menyalahkan golongan ni sekata-kata tak boleh. Sebab kalau kita belajar, kalau kita ambil berat tentang ilmu agama ni awal, nescaya kita akan dapat membezakan mana fahaman yang betul dan mana fahaman yang salah. Tapi sebab kecuaian kelekaan kita sendiri, maka sebab tu kita ni mujur Allah pilih. Mujur Allah pilih. Walaupun dalam usia macam ni, mujur Allah pilih kita belajar. Kalau tak, boleh jadi kepahaman kita pun macam mereka. Sebab tu kena syukur sangat-sangat kepada Allah. Kena banyak-banyak memuji Allah, kena banyak-banyak terima kasih dengan Allah. Sebab Allah selamatkan kita daripada bahaya kejahilan. Bahaya kejahilan. Sebab jahil ni bahaya. Jahil agama ni bahaya. Lebih bahaya pada senjata lagi. Lebih bahaya lagi daripada orang kafir zimmi. Orang kafir harbi. Kejahilan tentang agama lebih dahsyat, lebih bahaya daripada kejahatan orang kafir yang khianat dengan orang Islam. Sebab sejahat-jahat orang kafir musyrik, contohnya orang kafir harbi yang khianat, dengki, dendam dengan umat Islam, mereka tidak boleh merobek, mereka tidak boleh mencari keimanan seseorang. Dia tak boleh. Nak bunuh ke, nak apa ke, dia tak boleh membatalkan akidah orang yang beriman. Tapi kejahilan tentang agama, khususnya kejahilan tentang akidah yang ada dalam diri kita ni, boleh menjadi asbab kita yang duduk di negara yang bukan negara perang ni, duduk dalam keamanan ni, selesa ni, kenyang ni, mewah ni, boleh rosak akidah. Betul ke tidak? Padahal kita tak ada orang ugut pun. Tak ada orang bukan Islam letak senjata kat leher kita pun. Tapi tercabutnya iman tadi dengan sebab kejahilan agama dalam diri kita. Kita tak tahu, kita tak ambil tahu. Jadi ini yang dimaksudkan tadi. Kejahilan tentang agama tu lebih jahat, lebih buruk, lebih keji daripada kejahatan orang kafir lagi. Kita selalu cakap orang kafir jahat, orang kafir ini zalim. Kita tak sedar kebodohan kita tentang agama tu lebih jahat daripada tu lagi. Mengakibatkan solat kita salah, tak diterima, akidah kita sesat dan sebagainya. Orang kafir ni tak boleh rosakkan akidah kita. Dia tak boleh rosakkan amal kita. Yang merosakkan amal kita ni kebodohan kita sendiri. Kita tak nak ambil peduli, tak nak belajar. Bukan marah dah. Nak bagi tahu. Nak bagi tahu supaya nampak kepentingan belajar agama ni. Yang kita anggap belajar agama ni, alah, tak payahlah, belajar gitu-gitulah, belajar sikit-sikit lah. Ni nak pakai, nak mati besok ke, kita tak percaya mati. Kemudian kata Musan ni, turun balik nada dia. Dia kena jaga, ada tempat tinggi, kena tinggi. Dah. Tempat rendah, kena rendah. Macam lagu, ada chorus. Ada intro, itu. Ada irama penutup, Jangan pitching lagi sudah lah kan. Jangan pitching lagi sudah. Yang lagi pitching tu yang tidur dia tak lagi pitching. Kemudian wajib pada akal, contohnya mana? Akal kita menghukumkan Allah wajib ada, mesti ada Tuhan. Bukan semata-mata akal kita menghukum mesti kena ada Tuhan, mesti ada Tuhan. Tengok dalil. Sebab tu mesti ada dalil. Kita nak menghukum ada Allah, nak menghukum, nak mewajibkan Allah wajib ada, wajib kuasa, wajib tak serupa dengan makhluk. Bukan mudah, tuan-tuan. Tidak semudah saya menghukumkan tadi setiap benda ada tempat. Itu mudah. Setiap benda ada tempat. Mudah nak hukum tu, tapi nak menghukumkan mesti ada Allah, mesti Allah kuasa, mesti Allah mengetahui, tidak semudah yang kita sangkakan. Yang kita kata mudah tu sebab kita photostat jawapan.
Kita tiru orang cakap, bukan dengan kefahaman kita. Sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab ni, dia akan ajar kita dalil, dia akan bagi kita keterangan. Mana bukti ada Allah? Sebab nak menghukum ada Tuhan ni payah. Nak kena kaji, nak kena mana dalil? Sebab Tuhan ni bukan boleh jenis tengok dengan mata. Dah yang kita ni hukum ada Tuhan, mana dalil? Maknanya payah. Bukan mudah nak menghukum ada Tuhan ni. Nak kena soal selidik, nak kena ada dalil, nak kena cari bukti. Tidak semata mudah macam kita kata setiap meja mesti ada tempat. Itu mudah. Tak payah nak bawa dalil. Semua orang tahu dengan mudah setiap benda mesti bertempat. Setiap benda wajib bertempat. Tapi kalau kita nak kata wajib ada Allah, wajib Allah kuasa, bukan mudah. Dipanggil wajib akli yang nazari. Wajib akal yang nazari. Makna nak kena nazar, nak kena tilik, nak kena selidik, nak kena cari dalil, bukti. Nak mengesahkan mesti ada Tuhan tadi. Bukan semata-mata kita hukum dengan akal sesuka hati. Kita hukum dengan akal Allah mesti ada, Allah mesti sediakan. Dah. Sebab tu kena cari mana dalil. Yang antara dalilnya yang yakin Al-Quran. Bukan ulama buat sifat 20 ni, mengarang ilmu sifat 20 ni menggunakan nafsu dia, akal yang dipengaruhi oleh nafsu sesuka hati, nak menghukumkan Allah ada, Allah sediakan. Sebab tu ada dalil. Kita tengok ni, setiap sifat yang kita belajar ni semua ada dalil Quran. Betul? Naik balik nada kita. Sebab geram dengan perempuan ni. Rosak dengan orang. Mempengaruhi orang. Orang dah elok-elok duduk dalam akidah yang betul, beramal. Dicantas. Dia datang kemudian dia cantas. Khianat. Banyak orang tinggalkan amal soleh sebab terpercaya dengan perkataan. Tak ada dalil sahih, tak ada dalil sahih, tak ada hadis sahih, tak ada hadis sahih. Tak perlu buat, jangan buat, kalau buat sia-sia. Banyak mak bapak kita, saudara mara kita yang tinggalkan amalan-amalan ni sebab termakan dengan fahaman. Dari orang daripada rajin beribadat, tinggal je. Nampak dah jahat dia? Sebab tu kita kata ni puak-puak jahat. Puak-puak tidak amanah. Tunggu nanti kita akan ditanya. Besok orang-orang tu semua akan menuntut di hari kiamat. Kau punya pasal aku tinggalkan amal. Kau punya pasal aku tak banyak faham. Sebab dulu aku ikut apa yang kau cakap. Kau mengatakan kalau buat macam ni dengan sebab tak ada dalil hadis yang sahih ni, benda ni sia-sia. Baca Quran pun sia-sia, tak ada pahala sebab tak ada dalil. Tengok cerdik tak cerdik. Contohnya dia mempertikaikan lepas solat baca Fatihah. Mana dalil? Nabi tak pernah suruh baca Fatihah selepas solat. Yang korang pandai-pandai baca ni kenapa? Nabi tak buat, Nabi tak suruh. Jadi kalau korang baca Fatihah lepas solat, wirid maknanya lepas solat kau wirid, kau baca Fatihah, kau tak dapat apa-apa. Padahal yang kita baca tadi Quran ke surah khabar Cina? Quran. Dan kenapa tak ada pahala kalau baca Quran? Adakah semata-mata baca Quran lepas sembahyang tu Allah tak bagi pahala? Lain kalau baca dalam tandas. Itu baru kita kata haram ataupun dosa lah. Ini jadi kita orang awam ni termakan ni dengan perkataan orang yang berkopiah juga ni. Berjanggut juga. Pandai Quran, pandai hadis, bergabuk baca hadis, bergabuk baca Quran. Kita orang awam ni melopong. Kebil mata kita. Dia tak ya juga. Kita pun tinggal habis tinggal. Dulu rajin baca wirid, ada wirid pagi, ada wirid petang. Lepas solat buat begini, sebelum solat buat begitu. Dengar puak-puak ni punya fatwa, habis tinggal habis dah. Allahu Akbar. Moga Allah jaga pelihara diri kita, anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat daripada terpedaya dengan musang berbulu ayam. Kemudian katanya musannif lagi. Demikian juga perkataan mustahil. Mustahil ni pun banyak juga. Bukan satu je. Mustahil ni banyak. Iaitu 3 perkara. Ada 3 jenis mustahil. Yang pertamanya mustahil pada aradi. Apa dia mustahil pada aradi ni? Perkara yang menyalahi hukum ataupun janji
Sesuatu perkara yang menyalahi dengan janji Allah. Contohnya, ada yang nak mengatakan yang hidup takkan mati. Jadi, hukumnya orang cakap macam ni, hukumnya mustahil. Yang hidup takkan mati itu mustahil. Mustahil apa? Mustahil aradi. Kerana berlawan dengan janji Allah. Kemudian dia kata yang dah mati itu nanti takkan bangkit dah. Yang mati tu matilah, taknanya nak hidup balik dah. Mustahil. Mustahil, dia cakap macam tu mustahil sebab berlawanan dengan janji Allah. Itu satu mustahil. Yang keduanya rosak akidah. Sebab apa? Tak percaya janji Allah yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala kata yang hidup pasti mati. Tiba-tiba dia kata aku tak percaya. Yang hidup takkan mati. Maknanya dia tak percaya Quran. Rosaklah akidahnya, jadi kufur. Orang-orang yang tak percaya lepas mati besok dibangkitkan, dia jadi kafir, kufur. Ataupun dia ragu. Ya ke? Cukup dengan ragu, rosak akidah. Itu nama mustahil aradi. Makna perkara yang berlawanan dengan ketentuan Allah. Mustahil. Tapi kalau pada akal boleh terima yang hidup ni, kita ni yang masih hidup ni tak mati. Akal boleh terima. Sebab mati tu harus. Betul? Mati tu, hidup tu kan harus. Benda mungkin. Perkara yang boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Akal kita boleh terima kalau berlaku. Akal kita juga boleh terima kalau tak berlaku. Yang dikatakan mesti berlaku tadi bila tilik dengan janji Allah. Yang jadi kafir tadi sebab melawan Al-Quran. Tapi akal boleh terima. Meskipun akal boleh terima, akal terikat dengan syarak tadi. Akal terikat dengan syarak. Syarak kata yang hidup mesti mati. Siapa tak percaya dengan Quran kafir. Itu dia. Akal boleh terima. Tapi takkan berlaku sebab janji Allah kata yang hidup mesti mati. Walaupun akal boleh terima. Kemudian mustahil pada adat. Mustahil pada adat iaitu perkara yang menyalahi kebiasaan. Makan banyak tak kenyang contohnya. Kena api tidak terbakar walau sedikit pun. Kena air tidak basah. Kena senjata tajam tidak musnah, tak luka. Itu namanya mustahil pada adat. Pun harus pada akal. Akal boleh terima. Maknanya perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan akal boleh terima. Terbakar, kena api tapi tak terbakar, akal boleh terima. Kerana kita beriman yang membakar, yang menghanguskan itu pada hakikatnya bukan kuasa ataupun tenaga api itu. Bukan yang membakar, menghanguskan itu tenaga pada api, tak. Yang menghanguskan itu Allah. Api itu sebagai asbab yang tak boleh memberi bekas, yang tak boleh memberi kesan. Bekas tu makna kesan. Bukan bekas-bekas Tupperware tu. Tanya bekas tu tak? Bekas apa tu tak? Dia tanya, bekas apa? Kesan. Bekas tu makna kesan. Tak boleh memberi kesan. Yang boleh memberi kesan ni Allah. Makhluk tak boleh bagi kesan. Bagi kesan baik ke? Bagi kesan yang tak baik ke? Makhluk tak boleh. Yang boleh bagi kesan baik buruk ni hanya Allah. Hanya Allah. Itu akidah kita. Itu akidah. Pegang betul-betul. Kemudian dan mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni iaitu perkara yang akal kita tidak boleh terima adanya perkara itu sekali-kali. Perkara yang akal tidak boleh terima berlaku sekali-kali. Tak boleh terima dia akal selama-lama tak boleh terima. Mati hidup balik, mati hidup balik, tak boleh terima benda tu. Itu nama mustahil akli. Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tidak sekali-kali. Tu cabangan tu tadi, cabangan daripada hukum akal tadi. Tadi kita kata wajib. Akal kita menghukumkan mesti ada. Yang ni pula akal kita menghukumkan mesti tiada. Contohnya mana? Anak Tuhan. Anak Tuhan, akal kita menghukumkan mesti tiada anak Tuhan.
Tak boleh terima dia akal adanya anak Allah, anak Tuhan tu. Kerana ada dalilnya. Tu dalam Quran tu ada dalil. Lam yalid wa lam yulad. Tu dalilnya. Sebab tu akal kita menghukumkan anak bagi Tuhan ni perkara yang mustahil. Makna mustahil akli. Sesuatu perkara yang tak boleh diterima oleh akal adanya sekali-kali. Sampai bila-bila tak boleh terima adanya anak Tuhan. Selama-lamanya akal tak boleh terima ada lemah pada Tuhan. Ada kekurangan pada Tuhan. Ada kezaliman pada Tuhan. Akal tak boleh terima sekali-kali. Tak boleh terima selama-lamanya. Sampai dalam syurga besok pun begitulah. Tak boleh terima ada kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Saja baca lambat-lambat tu sebab ni tukang stesen besar tu situ. Perasan tak tu? Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu suludin. Tu bus stand tu. Bus stand tu. Kita berhenti sini kan. Nak pukul 11 kan. Kalau akhir bagilah Chan balik awal. Boleh? Memang seronok lah balik awal tu. Selalu balik lambat. Hari ni kita bagi balik awal lah. Sempena Merdeka. Besok ITYT. Besok ITYT. Sempena Merdeka lagi. Sempena TYT lagi. Mana tahu tuan-tuan nak pergi beli baju-baju ke, nak pergi majlis-majlis besok. Bagi Chan balik awal. Kemudian mustahil pada adat, mustahil pada akal. Demikian lagi perkataan harus. Harus pun macam tu juga. Mana ada macam-macam harus. Iaitu ada 4. Maka iaitu harus ni ada 4. Harus pada syarak. Dah belajar dah dulu kan? Kan ke takkan? Harus pada syarak. Maknanya perkara yang dibiarkan. Tak ada janjian dosa, tak ada janjian pahala. Tak, maknanya dibiarkan. Dibiarkan. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh, ikutlah. Tak ada pahala, tak ada dosa. Itu harus nama dia. Dan perkara harus itu pada syarak tidak dipanggil harus sekiranya telah ada hubung kait dengan wajib, mustahil, wajib, sunat, haram, makruh. Kerana perkara harus tu akan berubah-ubah. Kadang-kadang perkara harus jadi wajib, kadang-kadang perkara harus jadi sunat, kadang-kadang perkara harus jadi makruh, kadang-kadang perkara harus jadi haram. Tengok baliklah hukum syarak awal dulu, tengok balik pembahagian hukum syarak tu. Hukum syarak ada 5, di antaranya yang kelima tu harus pada syarak. Kemudian maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut, tiap-tiap satu daripada yang tersebut, daripada wajib aradi tadi, wajib syarak tadi, tu makna tersebut tu. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut daripada kata musannif tadi, wajib pada syarak, wajib itu banyak maknanya tadi daripada awal lah. Itu maksud yang tersebut. Jadi, maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Bukan benda sama. Yang Pak Wahab tadi dia kata satu je. Pak Wahab tadi dia bila sebut wajib dia faham satu tu je wajib. Itulah. Jangan. Jangan dekat-dekat dengan Pak Wahab tu, jangan. Orang kata wajib ada macam-macam. Dia kata wajib satu je. Itulah apa pening. Siapa yang pandai-pandai mewajibkan Allah Ta'ala tu? Wah, sedap ni. Confirm je muka dia. Tak kenal? Siapa? Tak payah berkenalan. Takut nanti terpikat. Kalau terpikat bawa kebaikan tak apa. Ni kalau terpikat bawa jadi jahanam jadi. Boleh jahanamkan akidah, jahanamkan syariat. Janganlah, baik tak payah kenal. Tapi tempat-tempat kena kenalkan. Diharuskan dalam agama, diharuskan memperkenalkan orang-orang ni supaya masyarakat boleh jauhkan dia. Sebab kalau tak diperkenalkan orang tak tahu. Mana satu yang kata musang bulu ayam ni?
Nampak sama, ada taji, nampak berbulu. Yang mana musangnya? Betul? Sebab tu dalam mengumpat, bab mengumpat ni kalau kita ngaji kitab penawar bagi hati, mengumpat ni ada kalanya apa? Haram, ada kalanya harus. Jadi mengaji ni otak kita jadi luas, tak jadi kecut sempit, faham? Ada orang kecut otak dia sempit, bukan main sempit lagi. Dia kata mana boleh mengumpat? Mana boleh mengumpat? Siapa kata tak boleh mengumpat? Boleh pada tempat yang dibenarkan, dengan niat dan tujuan yang dibenarkan, hukumnya harus. Tu contoh kita pergi balai polis tu bukan mengumpat ke? Apa maksud mengumpat? Menceritakan kejahatan orang, betul? Tu nama mengumpat. Maknanya kalau orang yang dengar tu tahu apa yang kita cakapkan tentang dia, dia marah, dia benci, dia tak suka. Memang betul dia buat, tapi kalau dia dengar kita cakap benda tu, dia jadi marah. Itu nama mengumpat. Kita pergi balai, ni buat contoh senang. Pergi balai kita mengumpat. Pergi kat tu, dia kata ada apa je? Ni saya ada nak mengumpat lah. Lepas ni tuan-tuan pergi kat balai cakap je tu. Pergi mengumpat, dia kata haram mengumpat. Itulah. Ngaji cakap kan dia. Maknanya kita nak pergi ceritakan kejahatan orang tu. Kenapa kita nak pergi cerita dengan dia tadi? Sebab ada tujuan. Nak suruh dia cegah, ambil tindakan. Sebab dia ada kuasa, faham? Jadi kita pun mengumpat lah. Cik, saya nak mengumpat ni. Pagi tadi, malam tadi saya duduk nak keluar rumah, nak makan angin kat luar rumah. Tiba-tiba tengok jiran sebelah ni, tengok bawa maknanya duk seludup, apa ada nampak macam bawa barang-barang seludup ke dadah ke apa benda lah. Nampak macam benda salah lah. Ngumpat ada. Kita cerita kejahatan dia kan. Benda tu betul kan. Apa tujuan? Saja nak bagi tahu nak bagi tahu polis ke? Saja je. Saya bukan nak suruh tuan ambil tindakan. Sajalah hari ni nak bagi tahu lah. Sebab hari ni tak tahu, tak ada cerita hot yang lain. Jadi rasa macam nak singgah. Sebenarnya nak pergi pasar tadi. Tapi lalu sampai sini berasa macam nak mengumpat sebab tak ada cerita lain. Biasa hari-hari ada cerita. Jadi memandang hari ni tak ada cerita, saya nak mengumpat ni. Jangan ambil tindakan, bukan suami saya, saja nak bagi tahu tu je lah. Okey, assalamualaikum. Itu dosa. Kalau maknanya macam tu niatnya dosa. Dia kalau niat yang dibenarkan apa tadi? Kita bagi tahu supaya pihak yang berkuasa berkenaan ambil tindakan, bukan nak memalukan dia, bukan nak mengaibkan dia, nak ambil tindakan. Kalau tak, kalau kita diam, boleh jadi akan berlaku benda yang lebih membinasakan ataupun benda bahaya dan sebagainya. Samalah macam pahaman-pahaman ni yang sesat lagi menyesatkan. Kalau macam tuan-tuan tahu puak-puak siapa Incredible Hulk tu siapa? Incredible Hulk tu. Hak si Hulk tu. Kalau tahu ada kawan-kawan kita yang terikut ke apa, boleh ngumpat dia. Bagi tahu, umpat kat Jabatan Agama. Tok Qadi, Tok Mufti, saya nak bagi tahu ni. Orang kampung saya baru ni saya dapat dengar dan saya ada tengok lah. Jadi saya suspek lah dia ni terikut pahaman ni. Rasanya pahaman ni ada dalam kampung saya. Mengumpat dah tu. Dosa dah? Tak dosa. Siapa orangnya? Kita pun sebut. Nama dia Sipolan bin Sipolan. Gambar ni, ni kad penalan dia. Nombor IC semua siap. Mengumpat dah tu. Adakah berdosa? Tak. Sebab tujuan dia betul. Nak mencegah kemaksiatan. Ni nak mencegah daripada masyarakat dirosakkan akidahnya, dirosakkan syariatnya. Jadi pada tempat yang macam ni harus kita ceritakan siapa ni Sipolan ni. Supaya orang kenal. Jadi orang kenal, orang boleh berhati-hati. Oh, aku tak nak rapat dengan dia. Macam tu. Kalau kita tak cakap, mana orang nak tahu? Silat-silat dalam ni ramai yang sedang ngikut ni. Itulah. Allah. Ngajilah, ngaji. Kemudian maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Hendaklah mengambil perhatian. Hendaklah kita semua ni ambil perhatian. Saya ambil perhatian. Kalian semua yang mendengar yang begitu ambil perhatian betul-betul perkara ni. Sebab tu dia kata tambih dia tu. Jaga-jaga.
Awas ni benda penting nak bagi tahu. Kalau tak tahu ni kan jadi Wahabi tu. Kalau tak faham ni kan jadi Wahabi tu. Tu ingat wajib ni satu je. Tapi bila kita dah belajar tu, wajib Allah Ta'ala ada, wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat itu wajib akli. Bukan wajib syar'i. Bukan kita memerintahkan Allah supaya begini dan begitu. Bila dah tahu, selamatlah. Perhatikan. Ambil perhatian pada huraian yang telah lalu. Tengok balik huraian yang dah lepas, yang menerangkan daripada awal dulu. Diperkenalkan kita dulu daripada awal lagi. Mana dia? Tuah budak tu Apa? Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Dia nak tegang hukum syarak apa? Kemudian huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Apa hukum adat? Tengok balik. Kemudian yang seterusnya huraian yang keempat pada hukum akal. Apa pula hukum akal? Bukan cakap kosong. Ada dalil, ada bukti, ada sebab. Wallahu a'lam. Jadi tu sebelah dah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya meskipun majlis ilmu kita ni banyak kelemahan, banyak kekurangan, tidak berakhlak, tidak beradab dan sebagainya pada pandangan Allah Taala. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekalian kita, anak isteri kita, ibu bapa kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita diampunkan dosa oleh Allah SWT, diberi taufik hidayah, diberi petunjuk, diselamatkan kita daripada golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab dalam menyampaikan agama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua untuk kita memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk kita beramal dengan segala ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua diluaskan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah untuk kita melakukan ibadah. Insya-Allah di kesempatan ni saya minta ampun maaf banyak-banyak. Andai kata ada salah silap saya, terkasar bahasa, tersinggung dan sebagainya, yang saya sengaja dan tak sengaja, la haula wala quwwata illa billah, saya minta ampun maaf banyak-banyak bagi pihak diri saya dan bagi pihak ahli keluarga saya. Boleh jadi ada benda-benda yang tak menyenangkan kalian, saya minta ampun maaf banyak-banyak. Dan mudah-mudahan Allah rezekikan lagi kita bertemulah bulan 10. Bulan 10 besok baru jumpa balik insya-Allah. Habis dah lah. Ada tanda tu muka surat 12 tu. Kalau jauhilah muka surat 12. Jadi insya-Allah tajuk kita yang seterusnya nanti huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Apa dia ilmu usuluddin? Apa dia ilmu tauhid? Apa dia ilmu sifat 20 tu? Apa kepentingannya, apa peranannya? Nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.